Sudah makai semua? Betul. Terima kasih kepada semua peserta pekebun kecil yang hadir pada pagi ini, dan di mana yang kita sedia maklum, sudah 4 tahun kita menyepi disebabkan oleh pandemik COVID-19. Namun pada hari ini saya dipahamkan lebih daripada 500 peserta pekebun kecil daripada seluruh negara telah hadir, dan ini merupakan sesuatu yang amat membanggakan, dan saya melihat semangat pekebun kecil begitu tinggi. Dan pada pagi ini juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada rakan saya yang berhormat Tuan Juga Anak Moyang Pengurusi Lembaga Sawit Malaysia, dan kepada yang berbahagia Dato' Dr. Ahmad Fabis Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, dan kepada semua ahli-ahli lembaga pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, dan kepada semua pegawai Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, dan kepada kaki tangan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, dan juga Majlis Persijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC, dan kepada semua pemegang taruh, pekebun, usahawan dan penggiat industri sawit di seluruh negara, dan juga kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera, dan salam keluarga Malaysia, dan salam Sarawakku sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB di atas inisiatif menganjurkan persidangan kebangsaan pekebun kecil sawit 2022 di Miri, Sarawak ini. Dan saya melihat di mana yang saya katakan tadi, semangat pekebun kecil begitu tinggi, walaupun kita telah mengecapi harga buah tanam segar sampai ke 1,500. Sekarang ini harga agak menurun, tapi jangan putus asa. Jangan kita apabila kita melihat harga turun kita tebang pokok sawit. Sebab kita di Malaysia ini, petani-petani, pekebun-pekebun kicak kita agak unik. Saya ada seorang rakan di kampung, dia ada sawit 10 ekar. Sawitnya sudah 4-5 tahun sudah berbuah. Apabila sawit dia harga turun sampai ke 200 lebih, dia tebang semua dengan bulldozer. Lepas itu harga sawit naik sampai 1,500. Menangis kawan. Jadi jangan kita seperti orang petani peladang dulu-dulu. Dulu-dulu bila kerajaan suruh tanam koko, kita tanam koko, kita tengok harga lada naik, kita tebang pokok koko, kita tanam lada. Lepas itu harga lada turun, kita tebang pokok lada, kita tanam sawit. Harga sawit turun, kita tebang pokok sawit, kita tanam lagi koko. Kita pusing-pusing macam roda. Kita sebagai pekebun kecil harus mempunyai jati diri dan semangat yang menjitu untuk kita kekal kental. Sebab dalam hidup ini sebenarnya hidup ini begitu keras. Jadi kita kena kunyah sampai lunyai, dan kita harap harga sawit akan naik. Tuan-tuan dan puan-puan, pada persidangan kali ini amalan mampan jaminan kemakmuran, dan kita harus meneliti apa maksud mampan itu. Dan saya faham ramai di antara kita khasnya di negeri Sarawak yang sukar untuk mendapat pensijilan MSPO disebabkan oleh tanah kita yang tidak bergerak. Kita mengambil maklum perkara ini, dan saya juga telah berbincang dengan Tuan Pengerusi supaya melihat dan memperhalusi perkara ini, sebab
Saya faham kita ada banyak insentif, skim insentif tanaman integrasi, kita ada skim ternakan integrasi bagi pekebun kecil, tetapi orang Sarawak dia dengar ada skim, dia nampak ada duit yang diberi oleh kerajaan, tetapi mereka tidak boleh nikmat. Sebab itulah Profesor Sim cakap kita tengok saja. Jadi kalau kita nampak tapi kita tak merasa. Jadi pengurusi dia daripada Sarawak, YB Tuan Juga Muyang, boleh memperhalusi syarat-syarat kelayakan untuk mendapat skim ini supaya seluruh pekebun-pekebun kecil di Malaysia boleh dapat nikmat. Sebab kadang-kadang kita dengar skim banyak, tapi kita nak juga pekebun-pekebun kecil kita memanfaatkan semua skim-skim yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalan mampan dan jaminan kemakmuran ini adalah amat bertepatan dalam usaha untuk mengangkat peranan pekebun kecil dalam industri sawit negara kita, dan penglibatan pekebun kecil dan pengusaha ladang sawit telah menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara dan menjana pendapatan yang lumayan. Dan kita berbangga dengan pencapaian sektor sawit yang merupakan komoditi pertanian utama negara kita, di mana kawasan tanaman sawit matang negara telah menjangkau 5.74 juta hektar dengan penglibatan hampir 448,000 orang pekebun kecil yang menggebeling tenaga dan juga membangunkan industri sawit yang menyumbang kepada pengeluaran minyak sawit negara kita. Dan sejajar dengan usaha dan meningkatkan kemajuan sektor sawit dan pembangunan sektor agri-komoditi, kerajaan melalui Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi telah memberi komitmen untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan pekebun kecil yang mengusahakan hampir 30% daripada tanaman sawit negara kita. Dan dalam hal ini, antara fokus yang utama untuk membangunkan sektor agri-komoditi adalah penglibatan aktif pekebun kecil dan pengusaha ladang dan juga usaha meningkatkan produktiviti dan amalan mampan. Kerajaan juga memberi tumpuan penting dalam memperkukuhkan peranan pasaran produk agri-komoditi dan meneroka pasaran baru serta usaha memantapkan industri hiliran sawit negara kita. Kerajaan akan memastikan kemajuan industri sawit yang merentasi rantaian pengeluaran daripada peringkat huluan ke peringkat hiliran melibatkan pendekatan yang mesra industri. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia adalah negara pengeluar dan juga pengekspor sawit utama dan merupakan pengekspor utama minyak sawit kedua terbesar dunia. Dan pada tahun 2021, pengeluaran minyak sawit mentah negara adalah 18.12 juta tan dan sebanyak 25.44 juta tan minyak sawit diekspor ke lebih 160 buah negara yang menyumbang kepada pendapatan ekspor negara yang berjumlah 108.52 bilion pada tahun 2021. Bagi tempoh Januari sehingga Jun 2022, jumlah ekspor negara adalah 14.05 juta tan yang bernilai sebanyak 71.02 bilion. Dan ini merupakan pendapatan ekspor produk sawit yang meningkat dengan ketara bagi tempoh 6 bulan pertama bagi tahun 2022 berbanding 11.54 juta tan dengan nilai 45.75 bilion bagi tempoh yang sama pada tahun 2021.
berikutan permintaan yang tinggi dan negara-negara pengimport dan kenaikan harga minyak sawit yang tinggi di pasaran. Selain itu, harga purata minyak sawit mentah telah menunjukkan peningkatan sebanyak 64.1% kepada Rp4.407 satu tan pada tahun 2021 berbanding Rp2.685 satu tan pada tahun 2020. Bagi tempoh Januari sehingga Jun 2022 pula, harga purata minyak sawit mentah telah meningkat sebanyak 55.9% kepada Rp6.330 satu tan berbanding Rp4.061.50 satu tan bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Kesan peningkatan harga MSN secara tidak langsung telah menyebabkan harga buah tandan segar mengalami peningkatan yang begitu ketara, sekaligus membolehkan pekebun kecil menikmati pendapatan yang lebih tinggi ketika ini. Harga purata di pintu kilang pula meningkat 60% kepada Rp1.366 satu tan bagi tempoh separuh pertama tahun 2022. Berbanding dengan hanya ringgit Malaysia 854 satu tan bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Dan walaupun peningkatan ini berupa sementara, tetapi jangan putus asa. Sebab kerana kita mengalami kejatuhan harga juga disebabkan oleh stok negara jiran kita yang begitu tinggi. Dan sekiranya stok mereka ini telah dilumpuskan ataupun depleted, kita menjangka harga minyak sawit akan meningkat semula. Jadi saya ingin berpesan dan memberi dorongan kepada semua pemain-pemain industri dan juga pekebun-pekebun kecil supaya jangan putus asa, supaya terus mengusahakan ladang-ladang mereka dan juga terus meletak baja dan sebagainya, supaya apabila harga naik, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai hasil yang boleh dijual. Tuan-tuan dan puan-puan, antaranya juga kita memperluaskan pasaran produk sawit Malaysia ke benua Afrika, negara Timur Tengah, benua Amerika, dan selain itu kita turut memberi fokus untuk memperkukuhkan pasaran kita yang sedia ada seperti di Pakistan, Turki, negara-negara ASEAN dan juga sebagainya. Sebagai bukti yang terkini, Malaysia telah berjaya mengekspor produk sawit kita ke 3 negara pasaran baru, iaitu Estonia, Hungary dan juga Republik Czech. Kerajaan juga telah mempercepatkan pengambilan pekerja asing dalam usaha mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam sektor peladangan. Memang saya faham ada kegusaran di dalam pengambilan pekerja asing, khasnya di negeri Sarawak. Namun begitu, di Penggerikat Kerajaan Persekutuan, kita pun telah mengadakan sesi libat urus dengan antara kerajaan Indonesia dan juga kerajaan Malaysia, dan kita telah menandatangani MOU ataupun Memorandum of Understanding. Namun begitu, di peringkat negeri Sarawak adalah menjadi hak mutlak ataupun otonomi kerajaan negeri untuk memberi kota pekerja-pekerja ladang di peringkat negeri Sarawak. Dan bagi negeri di Semenanjung, memang kita di peringkat kementerian cuba membantu sedaya upaya kita. Namun begitu, bukan kita tak nak mengambil pekerja, tetapi mungkin negara sumber juga susah untuk mereka menghantar pekerja-pekerja ke negara kita, sebab mereka juga memerlukan pekerja di dalam sektor ladang yang tinggi. Jadi saya berharap kerajaan kita juga dapat memperhalusi perkara ini supaya ia tidak menjadi masalah kepada pemain-pemain industri. Dan saya faham keluh kesah ini
boleh melemahkan semangat tuan-tuan dan puan-puan, tapi percayalah, saya rasa kita ada jalan penyelesaian dan tuan-tuan dan puan-puan juga perlu berusaha untuk sama-sama bersama dengan kita untuk mencari jalan penyelesaian, sebab masalah ini bukan sahaja diletak di bahu kementerian dan kerajaan, tetapi harus diletakkan di semua bahu kita, peserta pekebun kecil dan juga pemain industri, supaya kita dapat mendapat kemakmuran yang bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan juga telah meningkatkan penggunaan domestik minyak sawit yang diproses menjadi bahan api daripada 7% ataupun program B7 kepada 10%, di mana program B10 di sektor pengangkutan bermula Februari 2019. Dalam bahasa mudah, kita telah membuat biodiesel daripada B7, B10 ke B20 ketika ini. Kalau kita pergi ke stesen-stesen minyak, hanya stesen Petronas, kita nampak diesel ada lambang B20, itulah minyak diesel yang dikeluarkan. Dan sebenarnya kita dalam pihak kementerian juga ingin memperkasakan sektor bioGC ini dan bio bahan api, supaya kalaulah harga minyak sawit jatuh dengan teruk, kita boleh letak kita punya stok itu untuk membuat biodiesel, supaya kita dapat mengimbangi harga. Tapi saya berharap janganlah sampai jatuh ke bawah 300. Kalau bawah 300 tu memang saya faham, memang sukar untuk mendapat keuntungan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin juga usaha MPOB melalui penganjuran persidangan seperti ini dapat menyediakan peluang kepada pekebun kecil dan semua pihak yang terlibat secara langsung dengan pembangunan sektor pekebun kecil untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penggunaan teknologi dan amalan pertanian baik bagi meningkatkan hasil sawit. Dan saya juga menyeru kepada semua pekebun kecil supaya mereka ini mendaftarkan diri sebagai ahli koperasi sawit mampan. Sebab kita ini mempunyai angan-angan majnin, cita-cita dan harapan untuk melihat KPSM ini akan disatukan menjadi konsortium seperti yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi kita tadi, supaya kita melihat seluruh KPSM yang 69 buah di seluruh negara boleh menjadi satu konsortium melalui 3 wilayah, yaitu wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dan hasil daripada ini kita dapat demand untuk kita berbincang dengan pemain-pemain industri yang mengeluarkan baja. So kita dapat berbincang dengan pengeluar-pengeluar baja supaya boleh membekalkan baja yang lebih murah kepada koperasi sawit mampan ataupun konsortium ini. Bayangkan kalau kita mempunyai 69 koperasi sawit mampan di seluruh negara dan kita mempunyai ribuan pekebun kecil yang menjadi ahli. Bayangkan berapa tan baja yang kita boleh perlukan. Dan hasrat kita di kementerian untuk kita mengambil order-order daripada ahli-ahli berapa beg baja yang mereka perlukan, dan kita boleh berbincang terus dengan pengeluar-pengeluar baja supaya pekebun-pekebun kecil ini tidak membeli melalui orang tengah dan juga dealer-dealer yang menjual sesuka hati mereka. Dan ini kalau kita boleh melaksanakan perkara ini, kita boleh membuat penjimatan kepada kos untuk membeli baja. Saya faham sekarang ini kalau di pedalaman orang menjual baja suka hati saja letak harga. Ada yang letak harga sampai meningkat sampai 50%. Sebab apabila saya pergi ke pedalaman, saya pun tengok juga. So saya faham. Jadi sebenarnya kita di peringkat kementerian, dan saya menyeru kepada pihak MPOB untuk memperhalusi perkara ini. Dan bayangkan
kita dengan kekuatan KPSM kita yang 69 ini, dengan ahli-ahli yang ramai, kita boleh membeli secara mukal direct to the manufacturer ataupun secara terus kepada penggilang. Kita boleh membeli baja secara terus daripada penggilang, racun dan sebagainya, dan penjimatan ini akan diberi balik semula kepada ahli-ahli kita. Perkara ini harus sepatutnya dibuat lama dahulu. I don't think it's a rocket science, but we must have the willpower to do it in order to protect our smallholder. Sebab saya rasa memang benar, banyak daripada pekebun-pekebun kecil kita kemungkinan, saya menggunakan perkataan kemungkinan ditindas secara tidak langsung kerana mereka terpaksa membayar harga racun dan baja yang lebih tinggi. Jadi sudah sampai masanya kita mempergunakan koperasi ini supaya menjadi platform untuk kita memperjuangkan dan juga memartabatkan hak pekebun-pekebun kecil kita supaya kita mempunyai industri sawit yang mampan dan juga makmur demi kemakmuran kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menyarankan supaya semua pekebun-pekebun kecil kita mengambil peluang ini untuk memperbaiki diri dan juga semua ladang-ladang dan kebun-kebun yang diusahakan supaya dipersijilkan. Dan saya faham ramai di antara pekebun kecil daripada negeri Sarawak mempunyai kekangan di dalam usaha untuk mempersijilkan ladang-ladang mereka disebabkan oleh tanah adat ataupun NCR. Namun begitu, saya telah berbincang dengan Tuan Pengerusi supaya perkara ini dapat diperhalusi, dan kemungkinan kita boleh menyarankan agar kalau mereka telah dilesenkan oleh LPOB, mereka boleh dianggap sebagai telah mematuhi syarat-syarat kelayakan untuk persijilan MSPO itu. Sebab mana mungkin kita boleh mempersijilkan mereka sekiranya masalah geran tanah itu tidak diselesaikan. So to me, there is so many ways to skin the cat. So perhaps one of the ways that we have to do is we have to change our policies and procedure, because the policies and procedures is a man-made policy. Anything that is man-made, I think is possible for us to change, because it does not involve the ordinance or it does not involve the law. So I think that is within the chairman and the board and the KPE to look into it. I hope that this thing will be streamlined, and I hope that we can help all the smallholder all over Malaysia. We should not make it more difficult for them to produce palm oil produce, but we make it easier for them. We are here to basically to make the job easier. So itulah harapan besar saya, dan saya juga melihat bahawa pekebun-pekebun kecil kita juga mempunyai kekangan daripada mendapat pekerja-pekerja. Kadang-kadang kalau pekebun kecil ini yang menanam 10 ekar, 5 ekar, memang sukar untuk mereka untuk melabur, untuk membeli peralatan seperti peralatan cantas, lori dan sebagainya untuk mengangkut buah dan sebagainya. Dan saya menyeru kepada anda semua, dalam persidangan pada hari ini kita akan mempelajari banyak teknik pembajaan yang baik, penjagaan dan penyelenggaraan ladang yang baik dan mampan. Dan saya juga menyeru supaya semua berdaftar dengan koperasi, supaya koperasi ini sebab mereka diberi geran oleh kerajaan, dan mereka ini boleh membantu dan menyatukan pekebun-pekebun kecil ini, dan tidak mustahil sekiranya sebagai contoh koperasi ini membeli mesin cantas yang boleh dikongsi oleh setiap ahli-ahli di kawasan-kawasan tertentu, dan mereka juga boleh berkongsi pengangkutan seperti lori dan sebagainya.
then you will be able to have the economic of scale because you will be able to share your tools among the smallholder. Daripada kita membeli sendiri, kalau kita menanam sawit 5 ekar, memang tidak, it's not justified for us to buy the machinery and the tools. But if we group as one, sebagai koperasi, kita boleh berkongsi dan mungkin kita juga boleh saling menggunakan pekerja-pekerja. Kalau kita ada 10 pekerja, mungkin minggu ini dia menuai di ladang A, minggu depan di ladang B, dan minggu seterusnya di ladang C. Dan we can do the rotation. I'm not the expert in the plantation, tapi itu pandangan saya yang saya rasa is a doable, boleh dilaksanakan. Jadi saya serah kepada pegawai-pegawai saya daripada NPOP yang pakar, cerdik, pandai untuk melihat dan menurunkan kepakaran mereka kepada pekebun-pekebun kecil supaya mereka berjaya menghasilkan keluaran sawit yang bermutu tinggi dan mengeluarkan hasil yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang disebutkan oleh pengurusi tadi juga, pada pagi ini NPOB akan memberi pengiktirafan kepada pekebun kecil dan kepada koperasi sawit Mampan yang mencatatkan pencapaian terbaik dan menyumbangkan peningkatan kepada pengeluaran hasil sawit. Dan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pekebun kecil dan KPSM yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin menyeru dan merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya mempertahankan industri sawit ini, sebab industri sawit ini merupakan adalah penyumbang kepada keluaran dalam negara kasar kita yang begitu tinggi, dan ini merupakan cash cow kepada negara kita. Jadi mana mungkin kita boleh melepas tangan mengenai industri ini. Sebenarnya sawit ini mempunyai potensi yang cukup besar. Saya juga mungkin menyeru kepada Markop ataupun kepada NPOB, mungkin kita boleh fikirkan macam mana cara kita boleh menyumbang kepada pembuatan EV ataupun electric vehicle. Mungkin kita boleh menggunakan fiber daripada sawit untuk membuat dashboard kereta EV, membuat kerusi dan sebagainya. Ataupun kita boleh menggunakan komponen sawit ini sebagai bahan untuk mengeluarkan bateri untuk electric vehicle ini. Bayangkan dalam masa depan semua negara akan menggunakan kereta elektrik, dan sekiranya bahan sawit itu tak payah banyak. Kita menggunakan bahan sawit itu 5% untuk kita mengeluarkan kereta EV itu. Bayangkan betapa bilion yang kita boleh dapat. I do not know how to do it, but you are the expert. Maybe you think of that minyak sawit itu boleh digunakan sebagai air bateri mungkin, ataupun sisa-sisa biogesim itu boleh digunakan sebagai bahan untuk membuat bateri. Sebab saya lihat Markop ini tiap tahun membuat banyak inovasi dan ciptaan, tapi sorry to say lah, ciptaan yang banyak itu syok sendiri, ada canggih semua, tapi kadang-kadang pekebun kecil tak mampu nak beli. Jadi kalau kita ada bahan-bahan atau ciptaan yang tinggi, tapi kita tengok saja tak boleh nak pakai, apa guna kita cipta? Jadi kita kena berfikiran logical, dan kita have to be realistic untuk mencipta banyak benda. Kadang-kadang kita terlalu gairah untuk mencipta sesuatu, terlalu canggih sehingga tak ada orang yang boleh nak pakai. Jadi saya berharap dan saya menggesa kepada semua agar kita dapat mempunyai sidang ini untuk kita sering bertukar fikiran, bertukar pandangan, dan juga memberi feedback ataupun maklum balas kepada pihak kementerian dan NPOB supaya kita melakukan yang terbaik. Memang benar, kita ini pun bukan boleh melakukan semua yang terbaik,
there is no such thing as NPOB or NPIC is so perfect 100%. There's no such thing. But we learn from each other, we compliment, and then we give feedback to each other so that we can be better together. So dengan itu, saya menggerakkan semua pihak dalam industri sawit dan pekebun kecil sawit bersama-sama memanfaatkan penggunaan teknologi penanaman sawit dan amalan pertanian yang baik bagi mengeluarkan hasil sawit yang tinggi dan mampan, dan usaha ini akan memberi jaminan kepada peningkatan pendapatan pekebun kecil dan kelestarian industri sawit negara kita. Dengan ini saya mempunyai harapan yang cukup tinggi dan saya dengan sukacitanya merasmikan persidangan kebangsaan pekebun kecil sawit 2022. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati pada semua. Terima kasih Muhammad Datuk. Muhammad Datuk diminta untuk terus